ini juga kita ingin melihat sekali lagi peningkatan dan daripada corak permainan yang akan ditunjukkan oleh pemain-pemain pasukan kita malam ini. Biarpun tewas dalam 3 perlawanan awal, namun di 3 perlawanan itu pasukan muda negara Pasukan Great Britain melakukan tekanan yang awal kepada pemain-pemain pasukan kita. Baik, satu lagi serangan dari Malaysia. Cik Nur Akhirullah terus ke hadapan pintu gol. Dapatkah mereka meledakkan jaringan? Tidak adalah jawapannya. Ya, peluang ada tadi. Sebenarnya tadi kita dapat lihat mereka dapat melakukan larian ke dalam kawasan D. Pasukan Great Britain dapat melakukan pukulan ke arah pintu gol, tetapi penjaga gol pasukan Great Britain bermain dengan baik. Untuk kita melakukan tolakan, kita perlu melihat rakan-rakan yang berada di dalam kawasan D. Tapi satu tekanan awal yang cukup baik dilakukan. Biarpun belum lagi dapat menemui sentuhan jaringan, tetapi mereka begitu hampir. Dalam kawasan di bahaya, terkena kaki pula untuk memberikan PC yang pertama dalam perlawanan ini. Dari bagi Great Britain, kita tahu Johnny Sturridge mampu untuk melakukan tolakan, begitu juga dengan Penrose. Namun sedikit tersasar atau dapat diselamatkan. Namun datang lagi Great Britain untuk melakukan ancaman. Lihat saja di bahagian far post, seorang pemain tidak dikawal. Bahan dilakukan, pemain-pemain sudah faham apa yang perlu mereka lakukan. Ya, kerana lebih ramai ada pemain ketika melancarkan serangan, bermakna lebih banyak option yang dimiliki. Betul. Dan sekali lagi kita dapat lihat di sini larian yang baik dilakukan oleh penyerang pasukan Great Britain dan melakukan tolakan, bola naik dan terkena dan menyebabkan pasukan Great Britain mendapat PC mereka. Jadi pukulan sudut penalti yang kedua buat Great Britain dalam tempoh 5 minit pertama perlawanan ini. Ancaman menerusi pukulan sudut penalti yang pertama. Dapatkah mereka keluar lagi dari situasi penalti yang kedua? Tidak, apabila jaringan tepat terus saja dapat dilakukan. Kelihatan bukan seperti Penrose, bukan juga Hibbett, apakah Markham ataupun Matthew Hewson yang melakukan percubaan itu. Nombor 17 ialah Matthew Hewson. Dan di sini kita dapat lihat ada satu tolakan yang dapat dibuat oleh Flicker, pemain pasukan Great Britain. Adam antara ke depan, kawalan kemas dari Danish ke tengah dalam kawasan Dio. Kontak dapat dilakukan oleh Akhirullah. Apakah layangan untuk pemain negara Cik Nur Akhirullah? Di manakah kesalahan yang dilakukan, Rad? Ya, kalau kita dapat lihat di sini apa yang dilakukan oleh pemain pasukan Malaysia, dan kalau kita lihat daripada kejadian di sini, tidak ada tolakan yang dilakukan oleh pemain pasukan Malaysia ke atas pemain pertahanan pasukan Great Britain. Beliau melihat sama ada pemain Malaysia melakukan tolakan ke atas pemain pertahanan pasukan Malaysia. Jadi, satu lagi jaringan, kali ini gol Padang. Lihat bagaimana tindakan dari Ted Grave. Sebenarnya beliau berada jauh dari bola itu. Beliau berseorangan saja kembali ke belakang tanpa diekori oleh pertahanan negara dan seterusnya dapat melakukan pukulan. Betul, kalau kita lihat sekali lagi apa yang dilakukan. Akan memberikan hantaran tolakan ke hadapan untuk Great Britain, dikejar oleh Stone. Masih lagi dapat dikawal dengan Stone. Dua pemain di tengah, tidak dikawal langsung di sana adalah Neve. Dari jaringan dari Ali Douglas. Sekali lagi kita dapat lihat larian yang mudah dilakukan oleh pemain pasukan Great Britain, melakukan larian di sebelah kiri pasukan mereka dan memasuki kawasan D. Dan di sini kita dapat lihat tidak ada pemain yang menjaga ataupun mengawal pemain penyerang pasukan Great Britain dalam kawasan D. Dengan mudah beliau dapat melakukan pukulan ke dalam gol pasukan Malaysia. Kiri kanan kawasan D pasukan Malaysia.
Dan Horn terus saja ditekan oleh pegawai teknikal Martin Courtney dari Australia untuk menamatkan 15 minit yang pertama. Ataupun kasaran yang dilakukan oleh pemain pasukan Malaysia. Mungkin free hit diberikan, okey, kita boleh faham, tetapi kad kuning itu. Jadi mereka kembali menyambung pertarungan Oleh pemain midfield dan juga pemain forward ataupun penyerang di bahagian atas untuk memberikan ruang ataupun option kepada pemain pertahanan pasukan Malaysia. Kita dapat lihat tadi di awal permainan, tempoh 4 minit pertama, kelihatan begitu tersusun dan nampak yakin pemain negara dan ada ruang tolakan. Sebelah tangan. Kini ini yang kita nak lihat, dua tangan ditunjukkan ke belakang. Itu baru betul keputusan. Itu keputusan yang tidak diragui. Betul. Apa yang dilakukan oleh penyerang pasukan Malaysia di sini, tolakan dilakukan oleh pemain pertahanan pasukan Great Britain di dalam kawasan 23 dan PC untuk pasukan Malaysia. Keputusan yang tepat. Jika kita lihat pun satu tindakan bijak pemain negara tadi, beliau sedar tidak ada ruang untuk beliau melakukan turning atau apa saja untuk masuk dalam D, dan pemain semakin hampir, jadi hanya menantikan untuk pemain Great Britain tadi melakukan kesilapan, dan itu yang berlaku dan hanya berjaya mendapatkan PC. Betul. Satu larian yang baik dilakukan oleh penyerang ataupun pemain pasukan Malaysia. Jadi kita tahu Faris Harizan ada satu PC ketika bertemu dengan New Zealand. Syami Irfan juga ada PC. Faris cantik. Tolakan yang cukup baik dilakukan tadi oleh Haris. Tampanan yang sempurna Faris Harizan untuk jaringan peribadi yang ketiga dalam kejohanan kali ini. Yang kedua dari pukulan sudut penalti. Lebih baik di celah-celah kaki postman bola itu masuk. Sebaik saja jaringan tadi. Umpire terus melayankan, dan Malaysia datang dengan satu lagi gerakan untuk melakukan penetration semakin dekat, masuk dan Callum Douglas pula, dan satu lagi peluang agak sedikit lewat. Mujur juga yang dapat PC. Larian yang baik kita dapat lihat dilakukan oleh pemain pasukan Malaysia melakukan pukulan di dalam kawasan D. Ada 1-2 percubaan dilakukan dan kita dapat lihat bola terkena kaki pemain pertahanan pasukan Great Britain. PC sekali lagi untuk pasukan Malaysia. Tapi sebenarnya pun kalau kita lihat, beliau tadi ada ruang untuk melepaskan satu drive, tapi mungkin apabila satu langkah ke sebelah kanan itu yang menghampirkan pemain pertahanan Great Britain tadi. Betul. Tapi bagaimanapun mereka lega, ada PC. Sayang juga tadi peluang untuk mendapatkan jaringan kedua dapat dinafikan oleh penjaga gol. Great Britain dengan 2 pukulan sudut penalti dan Malaysia juga dengan 2 PC. Dapatkan mereka melakukan jaringan dari PC yang kedua ini. Cantik. Satu flick, drag flick yang kita lihat mencari sudut sebelah atas di sebelah kiri, dan sudut itu ditemui dengan cemerlang sekali. Tolakan dari Andy Wolfian. Dan satu tolakan ataupun flick yang baik di top net di sebelah kiri gol pasukan Great Britain. Dikawal oleh Alvarico. Cantik tindakan dari Mugni. Di sebelah kanan larian sudah pun dimulakan. Masuk dalam kawasan D. Apakah ini jaringan? Satu lari yang baik dilakukan oleh pemain penyerang pasukan Malaysia ini. Beliau dapat melihat di sebelah kanan penjaga gol mempunyai ruang untuk beliau melakukan tolakan ke atas gol pasukan Great Britain. Di sini kita dapat lihat tolakan di atas kanan penjaga gol pasukan Great Britain untuk beliau menjaringkan gol. Jadi kredit kepada Faris sebenarnya pada mulanya 6 jaringan tersebut.
Kita ada 3 jaringan dari gol padam, 3 jaringan menerusi pukulan sudah penalti. Untuk kuarter yang ketiga ini, apa yang dikatakan oleh Mike, kita ingin melihat pasukan Malaysia melakukan kejutan untuk membenarkan pula ataupun membiarkan pasukan lawan mengejar kita pada kuarter ketiga dan keempat ini. Itu yang ingin kita lihat. Ya, mula ditutup oleh para pemain muda negara. Sebenarnya dalam 3 perlawanan peringkat kepulan, bukanlah mereka bermain dengan tidak begitu bagus, tapi kesilapan-kesilapan. Dan ini peluang jaringan. Untuk Great Britain kembali di hadapan dengan 4-3. Sini kita dapat lihat apa yang dilakukan oleh pemain pasukan Great Britain. Sebelum ini beliau dapat mencongkir bola naik, melepasi kayu pemain pertahanan pasukan Malaysia dan dapat melakukan larian ke dalam kawasan D. Dan di sini sekali lagi beliau dapat melihat di sebelah kanan penjaga gol pasukan Malaysia ada ruang untuk beliau melakukan pukulan ke dalam gol pasukan Malaysia. Peluang untuk Malaysia menyamakan kedudukan. Liar pula tolakan yang dilakukan. Menyasar di sebelah kanan. Ini kita lihat kawalan pertama itu mungkin membuatkan bola sedikit bergerak ke sebelah kiri. Ini dia mereka yang menyumbangkan suara di stadium pada hari ini. Jadi PC diberikan oleh umpire dari Australia ini. Sini kita dapat lihat larian yang dilakukan oleh pemain pasukan Great Britain memasuki kawasan D pasukan Malaysia di sini, dan bola terkena kaki pemain pertahanan pasukan Malaysia di dalam kawasan D menyebabkan Great Britain atau GB mendapat PC mereka. Sekali lagi kita dapat lihat mereka membenarkan pemain-pemain Great Britain untuk melakukan larian ke dalam kawasan D. Nampak mudah saja bagi Great Britain melakukan penetration tadi. Jadi injector dalam PC ini adalah Sturge Hibit. Tampanan kembali untuk Hibit. Muncul juga Andy Walvian berada di tengah. Namun asalkan masih lagi diteruskan oleh Great Britain. Mereka ada lagi ruang. Rafaizul perlu berhati-hati. Jaringan yang kelima. Satu boleh dikatakan jaringan yang baik dilakukan di sini. Kita dapat lihat kesilapan dilakukan oleh penjaga gol yang pertama. Kesilapan yang pertama, saya rasa penjaga gol tidak perlu melakukan tendangan sebegitu dan menyebabkan beliau off balance dan terkeluar daripada gol, dan ini menyebabkan pemain Great Britain dapat melakukan tolakan kemudaratan dengan mudah, melakukan tolakan ke dalam gol pasukan Malaysia. Jadi kita lihat untuk anak-anak buah Amir Nain, dapatkah mereka mempamerkan kebangkitan sebagaimana dalam suku yang kedua. Itu dia. Tolakan. Kita dapat lihat di sini apa yang dilakukan oleh pemain pertahanan pasukan Great Britain. Kita dapat lihat sedikit tolakan dilakukan dengan tangan kanan beliau, dan ini menyebabkan pemain penyerang pasukan Malaysia terjatuh di dalam kawasan 23. Disebabkan itu Malaysia diberikan penalti corner. Cepat juga selepas menolak beliau tarik balik tangan dengan harapan umpire tidak nampak. Betul. Tapi umpire sudah dapat mengesan. Betul. Jadi penalti corner yang keempat untuk pasukan Malaysia pada minit ke-44. Jadi kita harapkan ada jaringan untuk mengecilkan kelebihan yang dimiliki oleh Great Britain ketika ini. Kali ini tampanan baik datang dan jaringan. Faris Harizan. Jaringan kedua dalam perlawanan ini, jaringan keempat secara keseluruhan untuk pemain berjersey nombor 5. Ya, kita dapat lihat apa yang dilakukan oleh Faris begitu baik sekali. Beliau dapat melihat ruang di sebelah kanan penjaga gol pasukan Great Britain, dan di sini tidak ada ruang yang ditutup oleh pemain ataupun pelari pertama pasukan Great Britain. Dengan mudah beliau dapat melakukan tolakan di sebelah kanan penjaga gol.
perlu dilakukan oleh pemain-pemain pasukan Malaysia untuk melakukan lebih single penetration. Oh, tidak boleh melakukan sebarang kesilapan setelah berjaya merapatkan kedudukan. PC. Kesilapan. Ada obstruction kata umpire. Kita lihat di sini. Ya, sini kita dapat lihat betul. Ada repuan dari Andy. Betul. Larian yang terkumpul gapah dilakukan oleh Andy di dalam kawasan D. Tidak patut dilakukan oleh beliau. Beliau sepatutnya lebih tenang melihat kerana ada rakan yang berada di situ. Kerana ada lagi seorang pemain Great Britain yang berada di situ untuk melakukan pertahanan. Dan nampak juga pemain Great Britain sudah nampak pergerakan dari Andy dan beliau hanya berdiri tegak saja menanti Andy datang untuk merempuhnya. Mungkin Andy tak nampak kerana rambut beliau menghalang mata. Ini yang saya beritahu sebelum ini. Ya. Baik, satu tampanan yang baik. Tapi bernasib baik juga pasukan negara apabila bola itu tersasar di sebelah kiri. Di sini tolakan yang baik, tampanan pun baik. Dengan keinginan terlalu tinggi untuk meledak jaringan, itulah membuatkan beliau melakukan kesilapan. Betul, beliau telah beat the goalkeeper dan sepatutnya beliau lebih tenang mengambil bola balik ke forehand untuk beliau dapat melakukan tolakan ke dalam gol. Sengaja untuk melakukan tolakan. Ada ruang untuk Great Britain masuk dalam D. Seorang tidak dikawal. Baru ingin kita katakan berhati-hati kerana langsung tidak dikawal adalah Markham. Sini kesilapan-kesilapan yang dilakukan oleh pasukan Malaysia, oleh pemain-pemain pasukan Malaysia. Sekali lagi mereka membenarkan pemain-pemain pasukan Great Britain melakukan larian memasuki kawasan D pasukan Malaysia. Dan dari sini kita dapat lihat ada ramai pemain pertahanan, melakukan pertahanan di dalam kawasan D. Tetapi bagaimana masih lagi ada pemain-pemain Great Britain yang boleh menerima hantaran daripada rakan. Telah pun dilayangkan untuk Syami Irfan dan baru saja tadi Wan Muhammad Najmi. Dan Great Britain lakukan satu lagi asakan. Adam ingin memberikan bantuan, tapi Adam yang dipersalahkan oleh umpire. Jika pada awal suku yang keempat pemain-pemain negara pantas untuk melakukan tekanan, tetapi kini mereka pula berhadapan dengan tekanan yang diberikan oleh Great Britain dan berjaya menghasilkan satu lagi pukulan sudut penalti. Sini sekali lagi kita dapat lihat tolakan demi tolakan. Ada satu dua tolakan dilakukan oleh pemain pertahanan pasukan Malaysia ke atas penyerang pasukan Great Britain di dalam kawasan D. Tidak dibenarkan, menyebabkan pasukan Great Britain mendapat PC. Dari statistik berterusan untuk Great Britain, sememangnya dari PC attack ini mereka mempunyai peratusan yang cukup baik untuk meledak jaringan, manakala bagi Malaysia dalam mempertahankan PC catatan yang tidak begitu baik. Satu lagi tampanan yang baik datang dan first runner bertindak dengan cemerlang. Larian yang dilakukan oleh Mugni, tetapi umpire memberikan satu lagi PC. Itu dia, Mugni datang dan bola terkena kaki kirinya. Tidak ada PC. Dicuri dari kawalan pemain negara. Lariannya juga bertenaga. Stone masuk dalam D. Dapat PC. Sini sekali lagi kita dapat lihat larian yang dilakukan oleh pemain pasukan Great Britain memasuki kawasan 23. Dan di sini sebelum ini kita dapat lihat tolakan dilakukan oleh pemain pasukan Malaysia ke atas penyerang pasukan Great Britain di dalam kawasan 23, menyebabkan pasukan Great Britain mendapat PC. Satu lagi mungkin kesilapan yang tidak ingin dilihat dilakukan kerana berada dalam kawasan yang sememangnya membolehkan PC diberikan dan mereka melakukan kesilapan mudah sebegitu. Betul. Jadi rasionya 4-3 dari segi PC. Great Britain datang dan jaringan. Jadi 7-4. Kali lagi di sini kita dapat lihat tolakan dilakukan oleh pemain pasukan Great Britain dan terkena kayu pelari pertama dan menyebabkan bola naik ke atas dan tidak dapat ditampan oleh penjaga gol pasukan Malaysia.
Tapi perlawanan ini juga pertama kali menyaksikan pemain-pemain negara berjaya untuk melakukan 4 jaringan. Sebelum itu terbesarlah 2. Tewas perlawanan pertama 2-3 kepada New Zealand. Lepas tadi kawalan dari pemain Great Britain. Perlawanan yang kedua tewas 1-3 kepada India. Kemudian tewas 2-3 kepada Pakistan. Dan perlawanan ini ketinggalan 4-7 dengan permainan berbaki lebih kurang 1 minit 15 saat saja lagi. Mark Herm ingin mencuba sekali lagi. Tidak ada sebarang kekasaran dilakukan oleh pemain Great Britain. Jadi horn akan dibunyikan mengesahkan kemenangan untuk pasukan Great Britain dalam perlawanan untuk penentuan pasukan yang beraksi bagi kedudukan ke-5 hingga ke-8. Saja mengurangkan kesilapan-kesilapan yang kecil yang mudah ini. Jadi 14 percubaan secara keseluruhan menghasilkan 7 jaringan, 10 percubaan menghasilkan 4 jaringan untuk Malaysia. Circle penetration tidak dinafikan lagi 26 kali, sememangnya begitu banyak mengatasi penetration dilakukan oleh Malaysia yang hanya 19 kali. Ball possession juga suku 3 dan 4 ditingkatkan oleh Great Britain kepada 56% dan Malaysia hanya 44%. PC 7-1, Malaysia 4-3. Dari PC memang menunjukkan Malaysia agak lebih berbisa dari PC dalam perlawanan ini. Dan ada 2 kad hijau, 1 kad kuning untuk Malaysia. Jadi itulah statistik secara keseluruhannya untuk 60 minit perlawanan di antara Malaysia dan Great Britain yang berkesudahan. Great Britain 7, Malaysia 4. Taking the bronze.
runs.